السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis yang mulia pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan menyambung perbahasan daripada kitab Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Al-Fadil Al-Ustaz Ismail Umar hafizahullahu taala, yang mana kita malam ni akan menyambung pada bab yang kedua di bawah tajuk Al-Ihsan. Bab yang kedua ni dia bahas 3 perkara yang menjadi tonggak ataupun menjadi pasak utama kepada akidah, iaitu Islam, iman dan ihsan. Dan ketiga-tiga perkara ni diambil daripada mana? Diambil daripada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab, iaitu hadis satu hari Jibril alaihi salam datang menyerupai seorang manusia dalam perwatakan seorang lelaki yang pakai pakaian warna putih, rambutnya hitam, dan tidak ada kesan pada Jibril pada waktu itu seperti orang yang datang daripada permusafiran yang jauh. Tanya pada Nabi beberapa soalan. Antara yang ditanya pada Nabi ialah mal Islam, apa itu Islam? Nabi pun sebut antashhadu an la ilaha illallah, macam mana yang ada dalam rukun Islam tu. Kemudian tanya pada Nabi mal iman, apa itu iman? Nabi pun jawab antu'mina billah, beriman kepada Allah, macam yang kita tengok dalam rukun iman yang kita dah sedia maklum. Kemudian tanya pada Nabi satu lagi, wamal ihsan, apa itu ihsan? Nabi pun jawab an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Maksudnya sembahlah kamu Allah Azza wa Jalla, maknanya kita sembah Allah Ta'ala tu seperti mana kita melihatnya. Kalau kamu tak dapat rasa ataupun tak dapat feeling tu, ketahuilah Allah Ta'ala sedang melihat kamu. Itu definisi kepada ihsan. Kemudian ada lagi beberapa soalan yang ditanya oleh Jibril, antaranya tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda dekatnya ataupun berlakunya kiamat tu. Okey. Cuma malam ni kita nak bahas bahagian terakhir, iaitu al-ihsan. Selesai kita bahas yang ni, kita akan masuk bab yang baru, yang mana bab baru ni ialah bab berkenaan dengan penyekutuan akidah tauhid, iaitu syirik. Bab berkaitan dengan syirik, permulaan terjadinya syirik. Kalau sempat pada malam ni kita baca, dan kita akan bahas pada bab yang seterusnya ni, bab baru ni, bahagian-bahagian syirik, syirik besar dan syirik kecil. Okay. Jadi kita habiskan dulu apa yang berbaki daripada bab yang kedua ni, iaitu tentang ihsan. Okay. Tengok apa yang disebutkan oleh penulis, pengertian al-ihsan dan kaitannya dengan Islam dan iman. Ihsan adalah merupakan martabat yang ketiga dan yang paling tinggi dalam agama, seperti mana yang telah dijelaskan pada muka surat yang ke-21.
Orang yang ada buku boleh cek lah. Okay. Jadi antara ketiga-tiga maqam ni, Islam, iman, ihsan, yang paling tinggi ialah ihsan. Sebab apa maqam tu paling tinggi? Dia sebut sini, ini berdasarkan hadis Jibril yang masyhur, yang dah kita cerita tadi, yang datang kepada Rasulullah bertanyakan berkenaan Islam, iman dan ihsan, dan juga tanda-tanda akhirat. Okay. Dari segi bahasa Arab, sekarang ni dia nak define, dia nak beri definisi kepada al-ihsan. Al-ihsan itu dari segi bahasa Arab maksudnya ialah kesungguhan dan juga ketekunan. Kesungguhan dan juga ketekunan. Maknanya teliti ataupun beri perhatian terhadap satu benda yang kita lakukan tu. Ataupun dalam terjemahan lain juga disebut sebagai mutqin. Mutqin ni maksudnya teliti. Bahasa Melayu kita ni macam-macam lah duduk dalam perkataan ihsan ni. Termasuk juga integriti, iaitu amanah dan fokus bila mana kita melakukan sesuatu perkara. Okay. Jadi dari segi maknanya, ianya bermaksud kesungguhan dan juga ketekunan dalam sesuatu pekerjaan. Adapun dari segi syarak, yakni dari segi istilah yang dikehendaki dalam ilmu tauhid ni, makna ihsan ialah seperti mana yang Nabi telah sebut ketika mana Nabi bertanya ketika mana Jibril bertanya kepada Nabi. Nabi jawab soalan. Jibril tanya, wamal ihsan? Nabi pun jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu mengabdi. An ta'buda maksudnya kamu menyembah, mengabdi diri, beribadat pada Allah Ta'ala, ka'annaka tarah, seolah-olah atau seakan-akan kamu melihatnya. Nabi guna perkataan ka'anna. Huruf kaf situ ialah perumpamaan, nak tunjuk kepada kita betapa perlunya jiwa yang ada saat kita beribadah. Ibadah ni banyak ah. Salah satu bentuk ibadah yang kita duk buat saban hari ni ialah salat. Paling minima seorang tu dia akan salat sebagai Muslim 5 kali sehari semalam. Itu salah satu bahagian pada ibadah. Tapi hakikatnya hidup manusia ini semuanya berada dalam keadaan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap kali nafas yang dia hembuskan, nafas yang dia tarik, kalau betul, kalau dia faham, maka ianya dikira sebagai ibadah. Sebab hakikat kita akan duduk dalam keadaan beribadah. Kata Nabi, fa illam takun tarah, sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, maknanya tidak dapat merasai perasaan seakan-akan melihat Tuhan, fa innahu yarak, maka sesungguhnya kamu bayang, kamu letaklah dalam jiwa kamu, Tuhan itulah yang melihat kamu, yang sedang melihat kamu. Oleh itu, kata penulis, jika dicantumkan ketiga-tiga martabat keagamaan ini secara keseluruhannya, maka kita dapati bahawa Rasulullah telah menafsirkan dalam hadis Jibril yang masyhur bahawa yang pertama, Islam di sini adalah ucapan-ucapan dan amalan-amalan zahir. Sekarang ni dia nak beri kepada kita ni kesimpulan. Daripada hadis Jibril itu terang Islam, iman, ihsan. Apa makna ataupun apa manifestasi daripada Islam tu? Maksud sebenar. Islam itu kita dah bahas sebelum ni. Islam ni maksudnya menyerah diri. Salima maksudnya kita serah diri kita kepada Allah. Okay. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ni, mengikut apa yang disebutkan oleh para ulama, ianya ialah himpunan ucapan-ucapan dan amalan-amalan zahir. Itu yang dimaksudkan dengan Islam. Kemudian yang kedua iaitu iman. Iman ini pula ialah himpunan kepada ucapan-ucapan dan amalan-amalan batin. Maknanya segala lintasan yang berlaku dalam hati kita, yang lalu dalam hati kita, itu bahagian daripada iman. Dan ihsan ialah peringkat yang tertinggi, iaitu peringkat yang mencantumkan amalan zahir dan juga amalan batin. Cantuman ketiga-tiga inilah yang dinamakan sebagai ad-din, iaitu agama. Bahasa Melayu akan terjemah ad-din. Bahasa Melayu akan terjemah agama. Ad-din tu dengan maksud agama. Kalau kita tengok dalam bahasa asal, agama ni, kalau kita tengoklah bahasa Melayu kita ni, dia banyak pengaruh daripada bahasa-bahasa asing.
Antara pengaruh bahasa asing yang paling banyak dalam bahasa Melayu ni ialah bahasa Sanskrit. Dan kalau kita timbang perkataan agama ni asal daripada mana? Asal daripada Sanskrit, Sanskritism. Banyaklah perkataan kita ni yang terpengaruh dengan Sanskrit ni. Antaranya ialah agama ni. Kalau kita tengok dalam bahasa Sanskrit, agama ni dia terdiri daripada dua suku kata. Yang pertama a, yang kedua gama. A maksud dia apa? Tidak. Gama maksudnya huru-hara. Maknanya agama ni adalah satu benda yang tidak menghuru-harakan jiwa. Satu benda yang tidak menyebabkan kita jadi kelang kabut. Kalau benda tu kelang kabut, dia tak panggil agama. Sebab tujuan hakikat agama itu ialah menenangkan amalan zahir, menenangkan tubuh badan dan juga menenangkan jiwa. Maknanya jasad dan emosi semuanya terpelihara dengan baik. Itulah yang disebut sebagai ad-din ataupun orang Melayu panggil dengan agama. Maknanya satu benda yang tidak menghuru-harakan kita. Okay. Dan dalam bahasa Arab, ad-din mari pada perkataan dana, maksudnya dekat. Dana, ya denu ni maksudnya satu benda yang dekat dengan kita. Maknanya satu benda yang akan jadi kebiasaan dan rutin hari-hari. Sebab agama ni memang benda yang dekat dengan kita. Hari-hari kita beragama. Hari-hari kita melakukan bahagian daripada ad-din. Sehingga besarnya agama Islam ni bukan setakat perbuatan. Islam mengajar kita berniat dengan niat yang baik. Niat pun diajar. Kita baca hadis Nabi. Nabi sebut tentang kepentingan niat. Innamal a'malu bin niyat. Setiap amalan itu bergantung pada niat. Sebab niat itulah yang menjadikan amalan tu ada pahala, ataupun amalan tu jadi dosa, ataupun tak ada apa-apa. Walaupun amalan tu zahirnya bukanlah perbuatan syarak ataupun ritual yang disebut dalam dalil agama. Hatta benda kecil. Sebab tu Nabi, bila Nabi nak gambarkan tentang bahagian agama, Nabi kata, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batun. Iman itu mengandungi lebih 60 cabang. A'laha la ilaha illallah. Yang paling tinggi ialah menyebut kalimah la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adza 'anit tariq, mengalihkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Kita boleh tengok dia tidak ada ibadah yang ada dalil kaifiat tu. Alih sesuatu daripada jalan ni tak perlu pada dalil pun, tapi dia dinilai sebagai ibadah. Sebab apa? Bergantung pada niat. Jadi ini juga tersebut ataupun termasuk dalam maqam ihsan. Lepas tu dia nak sebut pada kita dalil-dalil tentang perlunya ihsan dalam agama ataupun dalam satu amalan yang kita lakukan. Selain daripada hadis Jibril, para ulama juga mentafsirkan ihsan dengan kisah kerisauan dan ketakutan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang bersembunyi dengan Rasulullah semasa berhijrah ke Madinah di dalam Gua Thur daripada kaum Quraisy yang hampir-hampir menjumpai mereka berdua, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada sahabat karibnya seperti mana yang dikisahkan dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Taubah ayat yang ke-40, thaniyasnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Salah seorang daripada dua orang ketika mereka berdua berada dalam gua. Ini cerita ayat 40 surah At-Taubah ni cerita apa? Cerita Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq nak keluar daripada Madinah, nak keluar daripada Mekah, hijrah ke Madinah. Berada dalam satu gua. Gua tu terkenal dalam sirah dengan nama Thaur ataupun Sur. Walaupun sebutan yang betulnya ialah dengan baris atas, Thaur. Sebab apa gua tu ataupun bukit tu nama dengan Bukit Thaur? Sebab salah seorang lelaki yang hidup di zaman lampau bernama Thaur selalu naik ke bukit itu. Dan dikatakan dia pun merupakan salah seorang daripada moyang Nabi. Suka naik ke bukit tu. Nama dia Thaur, sehingga diberi nama bukit tu ataupun gua tu dengan namanya, iaitu Bukit Thaur ataupun Gua Thaur. Quran cerita itu ialah bahagian daripada keimanan. Kita tengok apa yang disebut sini. Sesungguhnya apabila seseorang mukmin tetap yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah sentiasa bersama-sama dengannya di dalam segala hal, pekerjaan dan amalan,
maka terpeliharalah dia dari membuat sebarang keburukan. Ayat 40 surah At-Taubah ni cerita Nabi dengan Abu Bakar duduk dalam gua. Gua Thaur ni 2 kali tinggi daripada gua Hira di Jabal Nur. Kalau gua Hira kita daki ambil masa 1 jam, gua Thaur ambil masa 2 jam. Sebab dia 2 kali. Dan dia berbentuk masuk ke dalam. Maknanya dia kena masuk. Macam gua Hira ni dia lebih kurang macam pintu gitu je. Maknanya daripada luar muka pintu gua tu kita dah nampak orang ada situ. Gua Thaur ni dia lebih ke dalam. Sebab tu Nabi bersembunyi. Kalau gua tu tak dalam, buat apa bersembunyi situ? Dia mesti kena cari satu gua yang strategik. Tapi cerita tentang Nabi bersembunyi di gua Thaur ni banyak jugalah riwayat-riwayat yang kadang-kadang mengganggu sedikit kefahaman nak faham sebab apa Nabi bersembunyi tu. Quran kata, "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan." Ketika mana Nabi berkata kepada sahabatnya, iaitu Abu Bakar, "La tahzan." Jangan bersedih, jangan menangis. Innallaha ma'ana. Allah Ta'ala bersama kami. Biasa kita dengar riwayat sirah cerita. Dia kata bila mana Nabi dan Abu Bakar ni bersembunyi dalam gua. Dan pada waktu tu Quraisy di Makkah telah membuat satu tawaran. Mana-mana orang boleh jumpa Muhammad hidup ataupun mati, dia akan dapat hadiah berupa 100 ekor unta. Jadi ada satu orang yang pandai menjejak tapak kaki orang-orang yang lari ni, dia pergi jumpa wakil Quraisy, tawarkan dia akan cari Muhammad. Takdir Allah Ta'ala, perjalanan Quraisy tu sampai ke pintu gua tu. Sampai di pintu gua Thaur tu sampai. Bila mana sampai di pintu gua Thaur tu, Abu Bakar ni dia tengok kaki-kaki orang duk lalu situ. Riwayat Israiliyat dia cerita depan pintu gua tu ada sarang labah-labah. Sebelum pada tu lagi ada sarang burung tutup tapak kaki Nabi. Itu semua Israiliyat. Kita bukan nak bahas sahih tak sahih. Tapi yang pastinya dia tak sahih lah. Dia tidak sahih. Tidak ada sarang labah-labah. Walaupun logo tu dah jadi logo Ma'ah Hijrah kita dah. Kalau kita tengok dia ada sarang labah-labah lah. Dia bukan riwayat yang sahih. Cuma nak beritahu pada kita bila mana Abu Bakar dia tengok, dia menangis. Ini versi yang sahih dulu. Dia menangis. Nabi perasan dia menangis. Nabi kata sebab apa menangis? Abu Bakar kata aku menangis sebab aku terlalu takut. Sebab kalaulah dia orang tu tundukkan kepala sikit dan tengok dalam gua, pasti akan nampak kita dua orang. Takdir Allah Quraisy hanya bermain di depan pintu gua tu saja. Berlegar depan pintu gua. Riwayat yang kita biasa dengar, Abu Bakar menangis sebab apa? Sebab tutup satu lubang dalam gua tu, dalam lubang tu ada ular. Ular tu bimbang patuk Nabi, dia tutup dengan kaki dia. Kaki dia kena patuk. Dia tak tahan sakit, Nabi duduk atas riba dia, kepala Nabi duduk atas riba dia, air mata dia jatuh, Nabi pun perasan. Nabi jaga. Nabi bangkit tengok, sebab apa menangis? Kata kena patuk dengan ular. Riwayat Israiliyat kata Nabi pun bacalah apa something, baiklah dia daripada bisa ular tu. Ini Israiliyat. Quran sebut lain, Quran tak sebut benda tu. Kita boleh buka Quran At-Taubah ayat 40. Yang tu kalau kita tengok, dia dah mensasarkan daripada maksud sebenar bersembunyi dalam gua tu. Tiba-tiba ada watak ular, tiba-tiba ada watak labah-labah, tiba-tiba ada watak burung yang buat sarang. Dan ada satu lagi riwayat kata cicak pun ada. Cuma cicak ni dia bagi hint nak suruh orang Quraisy ni tengok. Sebab itulah ada hadis suruh bunuh cicak apa semua. Nanti kita bahas yang tu. Ada tak kena mengena. Tapi ada satu ni video orang duk share, dahsyat lagi. Dia modified lagu mana riwayat tu, sampailah orang duk share. Dia kata sebab ular patuk kaki Abu Bakar tu, ular tu nak tengok Nabi, kaki tu halang. Jadi dia patuk kaki Abu Bakar sebab tak bagi can tengok muka Nabi. Yang ni Melayu cukup pandai. Dia tambah, dia modified lagi sedap daripada Israel duk buat. Tak ada riwayat tu. Berlegar, video tu duk berlegar. Tuan-tuan boleh carilah media sosial duk share banyak. Tidak ada riwayat tu.
Riwayat yang benar ialah tengok kaki Abu Bakar pun takut. Tidak ada haiwan-haiwan apa pun yang terlibat situ. Dan Nabi suruh bunuh cicak tu sebab dia fuaisik, bukan alasan dia bunyi sehingga Quraisy nak bagi perhatian pada Quraisy, bukan. Nabi suruh bunuh cicak tu macam Nabi suruh bunuh tikus, macam Nabi suruh bunuh ular. Sebab dia binatang perosak, disebut sebagai fuaisik. Benda yang merosakkan dan mengganggu. Itu saja, dia tak ada kena-mengena dengan cerita tu. Okay. Jadi nak sebut pada kita, ayat ni dia ada kaitan dengan maqam ihsan. Bila mana kita takut dengan ancaman mana-mana mara bahaya yang bakal berlaku, ingatlah sekiranya kita berada pada pihak yang benar, Allah Ta'ala tidak akan menganiayai orang-orang yang benar. Tapi bukanlah makna kata bila mana kita yakin lagu tu, maka kita tidak akan kena tangkap ke, kena aniaya dengan orang ke. Kita mungkin boleh kena, tapi Allah Ta'ala tidak akan membiarkan. Lepas pada kita kena tu, dia habis lagu tu saja. Kalau dia tak selesai di dunia, dia akan selesai di akhirat. Sebab Nabi dan para sahabat, mereka antara orang yang kena, tapi akhirnya Allah Ta'ala tunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Nak tunjuk kepada kita, ayat 40 surah At-Taubah ni cerita Abu Bakar dengan Nabi bersembunyi dalam gua Thaur. Itu ialah tanda daripada maqam ihsan. Sebab ayat tu berakhir dengan, ada dalam bahagian ayat tu, innallaha ma'ana, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Maknanya bukan Allah Ta'ala duduk dalam gua tu, bersamanya penjagaan Allah. Allah Ta'ala berjaga. Sebab Nabi nak beritahu pada Abu Bakar, perjalanan kita ni ialah perjalanan yang diperintah olehnya. Kalau dia beritahu kita selamat, kita mesti selamat. Macam mana ketika mana Nabi ni bimbang ketika mana perang Badar. Kau tengok riwayat, Nabi ni bila mana nak perang Badar, Nabi pergi awal-awal lagi dah sampai, sehari sebelum, 2 hari sebelum perang Badar berlaku. Malam sebelum keesokannya perang Badar, Nabi berdoa sehingga Abu Bakar ni perasan doa Nabi. Nabi kata, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah fala tu'bad ba'da al-yawm fil ard. Doa Nabi tu dari riwayat kata Nabi angkat tangan sampai jatuh ridak Nabi. Kain yang Nabi guna untuk tutup badan Nabi ni. Okay. Abu Bakar tengok Nabi berdoa, sakar Nabi berdoa ni. Walaupun sebelum tu Allah Ta'ala dah beritahu kamu pasti menang, tapi nak beritahu jelas kebimbangan seorang manusia yang normal ataupun seorang manusia yang menerima sunnatullah dan syariatullah ni, dia ada rasa bimbang. Nabi berdoa, Nabi kata, Allahumma in tuhlik hadhil isabah, wahai Tuhan, kalau engkau hancurkan 300 orang lebih yang mari ikut perang Badar daripada pihak Islam ni, fala tu'bad ba'dal yaum, tidak akan ada lagi orang yang akan sembah kamu atas muka bumi ni. Doa Nabi tu bukanlah ugut Tuhan, tapi doa Nabi tu nak tunjuk kepada kita tentang pengharapan, al-khawf war raja. Itu yang kita kena ada bila mana kita berdoa. Al-khawf war raja ni maksudnya rasa takut dengan kebesaran Tuhan dan rasa berharap dengan kebesaran Tuhan. Doa Nabi tu bukan doa cabar ataupun ugut Tuhan, kena bagi juga kami menang macam-macam mana pun, jangan bagi kalah. Sebelum tu dah turun ayat pun. Cuma secara logiknya seorang manusia dia akan rasa bimbang. 300 dan beberapa belas nak lawan 1000. Akal kata 1000 akan menang, akal kata. Tapi Allah Ta'ala sebut 300 itu dibantu dengan 3000 malaikat. Lepas tu turun pula 5000 malaikat. Sebab benda ni dia perlukan sesuatu, barulah iman tu boleh bergerak sehingga meningkat. Cuma nak sebut itu biasa. Macam kita baca Quran ketika mana Maryam didatangi oleh Jibril. Jibril kata pada Maryam, Allah Ta'ala dah pilih rahim kamu ni untuk dilahirkan seorang Rasul, iaitu Isa. Apa jawab Maryam? Maryam kata, aku ni bukanlah seorang perempuan jalang. Aku bukan juga seorang yang pernah tidur dengan mana-mana lelaki. Itu jawapan Maryam. Saya nak sebut sini apa? Maryam tu orang yang kuat buat ibadah. Maknanya dia bukan orang yang tak yakin dengan ketentuan dan kuasa Tuhan. Cuma seorang manusia dia akan fikir dengan logiknya. Itu memang kebiasaan. Tak adalah Maryam jawab pada Jibril, oh memang dah Tuhan akan pilih aku kuat semayang.
Dia tak jawab lagu tu. Dia jawab dengan rasionalnya. Sebab tu bila mana kita duduk dalam keadaan penyakit berjangkit ni, kita jaga diri kita dengan kita patuh SOP. Bukan makna kata kita takut kepada makhluk. Kita sedang berusaha dan bertawakal kepada Allah dengan cara yang betul. Sebab ada orang sudah mulai mengeluarkan suara-suara yang kurang enak, perbahasan-perbahasan yang orang kata apa, cuba nak menyasarkan kefahaman yang benar dalam berhadapan dengan satu-satu musibah. Bila mana kita berhadapan dengan musibah, bab-bab yang kita kena berusaha, kita kena berusaha. Sebab tu Nabi dalam perang Uhud, dalam banyak peperangan pun, dan ada sebahagian peperangan yang Tuhan dah janji menang, Nabi tetap pakai baju besi pergi perang. Nabi tak kata pada para sahabat, semalam ayat dah turun, kita confirm menang, pakai selipar Jepun pun okey kot perang esok. Tak ada. Nabi suruh bersiap dengan baik. Nabi suruh bertawakal pada Allah Ta'ala dengan cara betul. Dan itulah sunnatullah dan juga syariatullah yang disepadukan oleh orang yang ada iman yang baik ataupun iman yang kuat. Jadi nak sebut pada kita doa Nabi ni, bila mana Nabi berdoa dalam perang Badar, walaupun riwayat itu pun ada pertikai sedikit oleh para ulama tentang kesahihan Nabi berdoa, tapi nak sebut pada kita bahawasanya itu kebiasaan bagi mana-mana satu orang, dia akan berdoa dengan cara itu. Sebab tu bila mana Maryam, contoh lain lagi, Maryam bila mana dia tu dah sakit mengandung, dia berdoa, dia kata sekiranya ataupun alangkah baiknya aku ni mati awal lagi, aku tak diuji, sebab malu muka. Nak beritahu pada orang, aku mengandung ni bukan sebab aku ni jalan, bukan sebab ada orang lelaki tidur dengan aku. Tapi orang ramai ni dia akan faham, macam mana kamu boleh mengandung dalam keadaan kamu tak tidur ataupun kamu tak disetubuhi oleh mana-mana orang lelaki. Logiknya nak dapat anak kena melalui proses tu. Betapa kita boleh bayang depression yang berlaku dalam hati Maryam pada waktu tu untuk menanggung beban yang besar tu. Dahlah beranak dengan cara normal, bukan beranak dengan cara yang orang kata paling kurang dah Tuhan pilih beranak tu tak sakit, lepas beranak tu sihat, tak payah pantang apa-apa dah. Bukan setakat pantang, nak dapat ubat tu pun Allah Ta'ala suruh goncang batang kurma tu, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Tuhan tak jadikan kurma tu jatuh gedebuk terus. Nak tunjuk pada kita hidup atas dunia ni perjuangan untuk berada atas kebenaran. Dia perlu bergerak, dia tak tunggu satu benda magic berlaku, tak. Itu falsafah tentang perjuangan. Dan kadang-kadang manusia ni bila mana dia depres, dia akan sebut benda tu. Hatta Nabi pun sebut. Sebab tu bila mana perang Uhud, Nabi ni bila mana kena satu anak panah masuk dalam baju besi Nabi, topi besi Nabi, menyebabkan anak panah tu menyebabkan gigi Nabi Ar-Rubaiyah ni, gigi Nabi yang keempat ni patah, cabut. Sahabat tarik Nabi berehat di satu tempat. Ada sebahagian sahabat dengar Nabi berdoa, Allah Ta'ala tidak akan memberikan kejayaan kepada kaum yang menumpahkan darah Nabi-Nya. Nabi doa lagu tu. Nabi rasa depres sebab kaum dia ni sakar nak lawan dia. Setahun kumpul duit, sebab perang Uhud dengan perang Badar setahun jarak dia. Maknanya Quraisy ni dia bersungguh nak perang dengan Islam, dia simpan duit untuk perang Uhud tu. Bila mana Nabi kena, Nabi kata tidak akan berjaya satu umat yang menumpahkan darah Nabi-Nya. Akhirnya Nabi tarik balik doa tu. Nak sebut pada kita apa? Emosi seorang manusia, hatta itu seorang Rasul, kalau dia kena teruk, dia akan terkeluar benda-benda yang macam tu. Sebab tu saya nak tunjuk, saya nak beritahu pada tuan-tuan, kalau satu orang dia terkeluar, kadang-kadang kita tak tahu beratnya apa yang dia hadapi. Macam dalam hadis yang terkenal, Nabi SAW lalu di satu kuburan. Hadis ni riwayat Muslim. Nabi tengok ada satu orang perempuan sedang menangis di satu kubur. Nabi kata, isbiri, bersabarlah kamu, sesungguhnya ini ialah musibah yang Allah Ta'ala akan beri rahmat. Perempuan tu tak tahu yang bercakap tu Nabi. Dia pun objek Nabi, dia buat bangkang pada Nabi. Dia kata, apa yang kamu tahu tentang apa yang aku rasa? Nabi dengar lagu tu, Nabi pun berlalu pergi. Sehinggalah ada orang lain beritahu pada perempuan tu, lelaki yang kamu lawan cakap dia tadi ialah Rasulullah. Dia tak tahu itu Nabi.
Sehingga dia pergi jumpa balik, dia minta maaf pada Nabi. Dan Nabi kata, as-sabru inda sadmatil ula, kesabaran itu ialah pada hentaman yang pertama. Nak sebut pada kita, Nabi tak kata mu ni teruk lah duduk lagu tu. Nabi tak kata. Itu biasa. Bagi seorang manusia dia biasa. Sebab tu dia ada satu riwayat yang terkenal. Mungkin tuan-tuan pernah dengar riwayat ni. Satu orang tabi'in nama dia Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir ni antara yang sempat dengan Imam Malik bin Anas, guru pada Imam Syafi'i. Imam Malik puji Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir ni dia banyak jumpa dengan orang-orang saleh di Madinah. Dia duduk di Madinah. Saya nak cerita, ada keadaan dia jumpa manusia yang doa dia tu lain macam. Tapi Tuhan dengar doa dia. Okay. Muhammad bin Munkadir satu hari dia duduk dalam masjid Nabi, dia mari awal waktu sahur. Waktu sebelum masuk waktu subuh. Dia tahajud dalam masjid. Dan menjadi kebiasaan orang pada waktu tu, zaman tu, mereka juga akan pergi ke masjid dan bertahajud sekali. Maknanya masing-masing buat ibadah masing-masing. Kebetulan waktu tu pula berlakunya musibah kemarau di Madinah. Kemarau panjang. Sebab kalau kita tengok negara Arab ni ialah negara yang kurang turun hujan. Dan antara negara yang paling kurang turun hujan ni negara mana? UAE, United Arab Emirates. Kajian menunjukkan mereka akan terima hujan setahun 10 hari saja. Sepanjang 365 hari tu mereka akan hujan 10 hari saja. Ini kurang air. Negara dia kurang air. Jadi Muhammad bin Munkadir sebagai seorang tokoh yang hebat, dia mari masjid awal. Ramai. Sebelum tu pun khalifah dah buat salat istisqa tapi hujan tak turun. Salat minta hujan. Okay. Tiba-tiba dia salat, lepas tu dia bersandar di satu tiang. Dia nak berehat sementara nak tunggu subuh. Di hujung masjid tu ada satu orang lelaki yang tak dikenali. Muhammad bin Munkadir dengar doa dia. Dia selesai solat, dia pun angkat tangan berdoa. Wahai Tuhan, doa dia lebih kurang, ya Allah, turunkanlah hujan di Madinah. Sekiranya kamu tidak turunkan hujan di Madinah ni, aku akan ambil tindakan pada kamu. Dahsyat doa dia. Dia kata, kalau kau tak turunkan hujan, aku ambil tindakan pada kamu. Dia nak ambil tindakan pada Tuhan kalau hujan tak turun. Muhammad bin Munkadir, seorang ulama, dia dengar, dia kata, rajulun majnun, lelaki gila yang berdoa ni. Tak tahu apa. Tapi masa dia berdoa tu, dia ulang banyak kali, kalau kau tak turunkan hujan, aku cukup marah dengan kamu kena turunkan hujan. Di akhir doa dia, maknanya akhir doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, mungkinlah doa dia macam tu, macam doa kita juga. Nak dekat-dekat dia nak selesai berdoa, Muhammad bin Munkadir kata, aku mendengar bunyi guruh di luar masjid. Sakang bunyi guruh tu. Lepas pada tu beraraklah awan yang hitam di kawasan Madinah. Dan sebelum sempat tangan dia tu dia jatuh sebagai isyarat selesai berdoa, hujan pun turun. Lalu dia lelaki yang berdoa dengan doa yang pelik tadi tu, dia pun kata, ya Allah, siapalah aku sehingga engkau dengar doa aku. Muhammad bin Munkadir dah aim dia, lepas salat subuh nanti aku nak pergi kejar dia, nak tanya amalan apa. Itu kebiasaan orang saleh ataupun orang yang suka buat amal ibadat. Bila mana dia tengok orang yang hebat lagu ni, nak tanya apa yang dia buat. Selesai salat subuh, dia kejar sampailah dia ikut lelaki tu di satu lorong kecil di Madinah. Dan lorong tu berada di kawasan pasar. Dan rupanya lelaki tu seorang tukang kasut. Bila mana dia sampai dekat kedai kawan tu, dia pun tanya kepada lelaki tu. Sebelum dia tanya, lelaki tu tarhib, welcome dia. Dia kata, wahai imam, wahai syekh, apa hajat mai kedai aku? Sebab dia orang alim, dia terkenal. Jadi orang dah kenal dah dia. Wahai imam, wahai syekh, apa hajat, nak baiki kasut ke, nak buat apa-apa urusan dengan aku? Muhammad bin Munkadir pun kata, kamu ke tadi sebelum subuh tadi yang berdoa dengan doa, turunkanlah hujan ke Madinah ni, kalau tak turun aku ambil tindakan. Muka dia yang awal tu macam welcome, berubah lain macam muka dia. Dia pun kata, wahai imam, kamu tak ada apa-apa urusan dengan lelaki tu. Maknanya dia tak suka. Lalu Muhammad bin Munkadir dicuba, beritahu pada aku, sebab aku melihat doa kamu ni makbul. Beritahu pada aku apa amalan.
Dia kata kamu tak ada urusan apa-apa, aku harap kamu pergilah, tak payah buat urusan apa-apa dengan aku. Jadi dia hormatlah kawan tu. Tapi kawan tu pun dia macam halau lah Muhammad bin Muqaddir tu dengan cara yang kurang elok lah sebenarnya. Dan riwayat tu Muhammad bin Muqaddir keesokannya tunggu lagi subuh, takut-takut kawan tu ada. Waktu sahur, kok ada. Dia datang masjid awal, tengok lelaki tu tak ada. Selesai dia salat subuh, dia pun pergi kat tempat lelaki tu, kedai kasut dia tu. Tengok dia tak ada. Tanya kedai sebelah, mana pergi lelaki tukang kasut ni? Kata kedai sebelah, dia kata, semalam selepas daripada dia bercakap dengan kamu wahai imam, dia pun bungkus semua barang dia keluar daripada Madinah Al-Munawwarah. Al-Imam Ibn Jauzi, dia letak cerita ni dalam kitab dia yang berjudul Sifatus Safwah. Kitab Sifatus Safwah ni ialah kitab yang menghimpunkan cerita orang-orang saleh, dan ada satu bahagian bab dalam kitab tu cerita orang saleh yang tak dikenali siapa namanya tapi dia saleh. Tabaqat dia panggil. Orang-orang yang tak dikenali daripada kalangan ahli Madinah. Ini seorang lelaki ni. Lelaki ni sampai kali ni kita tak kenal nama dia siapa. Tapi Tuhan mengenalinya. Tuhan mendengar doanya. Walaupun kadang-kadang kita tengok doa dia macam kurang ajar. Kan doa dia tadi memang jelas kurang ajar. Kau tak turun nak ambil tindakan. Siapa nak ambil tindakan? Maknanya doa dia tu. Tapi Tuhan melihat keikhlasan hatinya. Sebab tu kalau kita tengok lembut dan kasar dan kerasnya hati ni, kadang-kadang bukanlah perwatakan seseorang tu menjadi petanda lembut dan kerasnya hati. Ada orang dia nampak orang yang lembut hati ni ialah orang yang bercakap lembut, suara tak tinggi, tak suka marah orang. Ini dia panggil orang yang lembut hati. Orang yang keras hati ni orang yang rongoh, orang yang suka marah orang, cakap kasar. Ini biasa kita akan panggil orang ni keras hati. Hati kering lah apa. Tapi dalam cerita orang-orang saleh dia tak macam tu. Kita tengok Umar Al-Khattab, orang yang kasar, tapi dengar Quran, rebah dan masuk Islam. Nak sebut pada kita, kadang-kadang kita jumpa orang yang lembut tapi baca hadis Nabi tak mau terima. Baca ayat Quran, tak kira dalil tak dalil, saya tak terima. Tapi dia tu bagus lah dengan orang. Ada orang dia tu samsing, tapi dengar hadis Nabi, dengar orang boleh baca hadis, dia boleh tenang hati, boleh ikut. Itu indikator kepada lembut dan kerasnya hati. Dan ini juga berkait dengan Islam, iman dan ihsan seseorang tu bila mana dia melakukan ibadah. Seterusnya yang dia sebut sini, perkataan ihsan disebut di dalam Al-Quran kadang-kala berdampingan dengan perkataan iman, kadang-kala dengan perkataan taqwa, kadang-kadang dengan keduanya sekali, dan pada ayat yang lain dengan jihad, Islam dan amalan saleh. Contoh ayat-ayat tersebut adalah seperti berikut. Jadi penulis disebut pada kita, perkataan ihsan tu kadang-kadang dia digandingkan dengan perkataan iman dalam Quran. Kadang-kadang juga dengan perkataan taqwa. Ataupun dia sebut dua-dua sekali, iman, taqwa dan juga ihsan, tiga-tiga. Dan dia juga kadang-kadang digandingkan dengan satu amalan tertentu, seperti mana jihad ataupun amalan-amalan saleh. Contoh dia beri sini, ayat 93 suratul Maidah. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu. Kita boleh tengok perkataan tu banyak situ. Mula-mula dia sebut idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tengok terjemahan ayat dia. Ayat 93 surah Maidah. Tiada dosa bagi orang-orang yang beriman yang mengerjakan amalan saleh, memakan makanan yang telah mereka makan dahulu apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap bertakwa dan berihsan, dan Allah mengasihi orang-orang muhsin. Ayat ni cerita pada kita kebimbangan sebahagian para sahabat yang dulu pernah makan benda-benda haram. Dulu pernah makan benda haram. Jadi takutlah kesan makan benda haram sebelum masuk Islam ni akan beri sedikit pengaruh kepada diri yang lepas masuk Islam ni. Turun ayat ni Allah Ta'ala kata, laisa 'alal ladzina amanu.
tidak menjadi satu kesalahan pada orang yang telah pun beriman. Dan bukan setakat beriman je, wa amilus salihat, dia beramal dengan amal saleh. Jadi iman kita dah sebut tadi, iman ni ialah ucapan ataupun amalan batin yang duduk dalam. Wa amilus salihat, amal saleh iaitu amal zahir, itu bahagian pada Islam. Okey. Junahun fi ma ta'imu, tidak ada junah. Junah ni maksudnya tidak ada kesalahan ataupun dosa terhadap apa yang telah makan dulu, selama mana ataupun selagi mana selepas dia masuk Islam, dia ittaqau, dia bertakwa, wa amanu, dan beriman, wa amilus salihat, 3 sebut situ, dan amal saleh. Thumma taqau, kemudian dia bertakwa lagi, beriman lagi, dan kemudian dia melakukan ihsan. Allah Ta'ala itu suka kepada orang-orang yang ihsan. Ini contoh ayat yang menggabungkan semua bab daripada 3 benda tu, Islam, iman, ihsan, amal saleh, semua sebut lah tu. Okay. Jadi semua benda tu terangkum dalam tu. Kemudian ayat lain yang dia beri contoh sini, kita ambil 3 contoh saja, dia bagi banyak. Surah An-Nahl ayat yang ke-128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersama dengan orang bertakwa dan orang-orang yang muhsin. 2 sebut, takwa, muhsin. Itu contoh. Okay. Dan yang ketiga, surah Kahfi ayat 30, innal ladzina amanu wa amilus salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya mereka beriman, mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan mensia-siakan balasan amalan kepada orang-orang yang telah mengihsankan amalannya. Jadi sebut belaka dalam tu. Iman sebut, amal saleh sebut, ihsan pun sebut. Okay. Kemudian kita tengok martabat-martabat ihsan. Dari hadis Jibril juga boleh kita bahagikan ihsan itu kepada 2 darjat. Jadi ihsan ni ada 2 darjat. Okay. Atau martabat atau maqam. Dia ada 2 maqam dalam bab ihsan ni. Okay. Yang pertama dia panggil maqam musyahadah. Maqam musyahadah. Musyahadah ni maksud dia apa? Penyaksian. Maqam ini adalah seperti disebutkan dalam potongan hadis mengenai ihsan, iaitu bahagian awal hadis bila mana Nabi jawab soalan Jibril. Jibril tanya mal ihsan, Nabi kata anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu sembahlah Allah itu seakan-akan kamu tengok dia. Ini dia panggil maqam musyahadah. Ia adalah maqam yang lebih tinggi dari yang keduanya. Maknanya antara 2 martabat ihsan ni, musyahadah dan juga ikhlas, musyahadah lebih tinggi. Musyahadah ni ada pada para wali. Musyahadah ni ada pada para nabi, para sahabat. Sebab tu kau tengok sebahagian para sahabat, maqam musyahadah mereka jelas. Kita ambil contoh, seorang sahabat nama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Dia ni sahabat yang terkenal mempertahankan iman ketika mana dipenjarakan oleh pemerintah Rom pada waktu tu. Maqam musyahadah paling tinggi dalam bab ihsan. Iaitu maksud maqam musyahadah ni ialah beramal seseorang hamba tu berdasarkan atas penyaksiannya semata-mata kerana Allah. Terjemahan ni pun tak berapa nak sampai pada maksud tu lah. Cuma kita boleh faham kalau kita tengok cerita para sahabat dan juga orang-orang yang saleh, nak tunjuk pada kita bahawasanya mereka ni tetap dan kejap di atas iman. Walaupun dalam keadaan yang gentir, mereka pilih untuk membenarkan iman. Contoh yang kita sebut tadi, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Dia ni siapa? Sahabat Nabi. Dan dia ni pernah dipenjarakan oleh Rom ketika mana zaman Khalifah Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana kalau kita baca sirah Umar ni, dia zaman dia melakukan perluasan ataupun luasnya dakwah ni sampai kepada orang-orang ajam, bukan hanya sekitar semenanjung tanah Arab je, sampai kepada wilayah Rom. Dan dia hantar tentera-tentera untuk iklan, tawarkan Islam dengan cara baik. Tapi sebahagian tempat yang ditawarkan Islam tu mereka agresif, mereka lawan dan perang dengan sahabat. Antaranya ialah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi yang dihantar ke satu kawasan. Kawasan tu dijajah oleh Rom. Bila mana Rom ni lawan dengan tentera yang dibawa oleh Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, takdir Tuhan tentera Islam kalah.
mereka dipenjarakan, ditawan dan dipenjara lebih kurang 40 orang. Cuma dalam kalangan kumpulan tu yang paling senior dan yang paling tinggilah martabatnya ialah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, seorang sahabat Nabi. Dia dipenjara dan diasingkan berbanding orang-orang Islam yang lain. Sebelum dia masuk dalam jail tu, maharaja ataupun gubernur Rom ni dia tanya tentera dia, mana di kalangan mereka ni yang paling top ataupun yang paling kemah lah. Mereka pun tunjuk ni Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, dia ni sahabat Nabi, dekat lah, maknanya dia punya keimanan dan kehebatan dia tu tinggi. Okay. Jadi kata gubernur Rom, kalau kita boleh Kristiankan dia, ianya menjadi satu keuntungan besar, sebab seorang sahabat boleh masuk Kristian, boleh goyah iman dia. Maka dipanggil Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ni, beri tawaran. Orang kata apa, nak beri satu pujukan pada dia. Kata gubernur Rom ni, aku akan bagi kepada kamu kahwin dengan anak perempuan aku, kemudian aku akan bagi pada kamu separuh daripada tanah jajahan aku ni, kamu yang jadi penguasanya. Apa jawapan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi? Sekiranya kamu memberikan kepada aku perempuan yang paling cantik yang ada di kawasan jajahan ataupun paling cantik di dunia, dan kamu beri pada aku tanah jajahan Rom dan juga tanah jajahan Arab dan juga seluruh raja yang ada atas dunia, aku tak akan terima. Kuatlah iman dia ni. Jadi gubernur Rom kata, okey, kalau macam ni, penjarakan dia, jangan bagi makan sampai dia lemah. Dia duduk dalam penjara, dia solat, tapi dengan sebab beberapa hari tak makan, daripada berdiri dia terpaksa solat duduk, daripada duduk dia terpaksa solat dalam keadaan mengiring ataupun baring. Lemah badan dia. Bila mana lemah tu, panggil lagi, tanya nak Kristian ataupun tidak. Maka jawab Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, aku tak akan masuk Kristian. Okay. Jadi dimasukkan dalam jail, dia diberi makan hidangan, makanan daripada benda yang haram dalam syariat kita, iaitu arak dan juga babi, dihidangkan pada dia. Dia seorang sahabat, dia tahu Quran pun ada sebut famani turrafi, sesiapa yang duduk dalam keadaan mudarat, dia boleh makan. Ghaira barin, tapi syarat jangan melampau. Tapi atas nama nak jaga iman dan ismah, dia tak ambil. Dia tak peduli pun. Dia tak makan. Bila mana dah lama makanan tu terbiar tak dimakan, maharaja Rom ataupun gubernur Rom kata, tukar makanan halal. Kita ada satu cara lain nak pujuk dia. Bagi dia makan makanan halal kenyang-kenyang. Dia tengok makanan tu halal, dia makan sampai daripada dia tu solat duduk sampai boleh berdiri balik. Okay. Jadi sekarang ni kita punya cara ataupun kita punya projek, kita panggil satu orang ghaniyah, perempuan yang penyanyi ataupun perempuan yang menggoda lah, masuk dalam sel dia dan goda dia. Sebab kalau dah kenyang ni, nafsu pun akan jadi liar, goda dia. Bila mana dimasukkan perempuan tu cuba goda Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, pergi ikut depan, belakang, kiri, kanan. Last sekali perempuan tu sarak ni maksudnya dia histeria, dia macam tempik, dia kata apa, dia ditempik kuat macam nak gila. Tentera keluarkan. Lepas tu gubernur Rom tanya, apa sebab kamu jadi macam tu? Dia kata, aku tak tahu kamu masukkan aku ni kepada orang ataupun batu, aku tak tahu. Dan aku rasa macam aku lelaki dan dia pula perempuan. Dahsyat. Ni orang panggil makam musyahadah, sebab dia nampak. Dia tahu, dia seakan-akan Tuhan melihatnya, seakan dia tu tengok Tuhan. Okay. Dan akhirnya maharaja Rom kata, dahsyat, ashabi Muhammad ni luar biasa. Dia ada satu akal yang terakhir. Akal yang terakhir ni memang kena balik kat dia lah. Okay. Dia keluarkan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi bersama dengan tawanan yang lain. Dia minta tentera tu panaskan kuali-kuali besar, kawah-kawah yang besar ni, okay, dengan air dan minyak sampai menggelegak berhari-hari. Maknanya ambil masa 2 minggu panaskan, nak bagi panas betul, bagi dia punya kepanasan tu maintain. Okay. Bila mana dia keluarkan semua tawanan tu, dia pun lempar satu orang depan mata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, lempar satu orang tawanan tu masuk dalam kuali panas tu ataupun kawah yang panas tu, yang naik hanyalah tulang, hancur, direct hancur. Lempar kali kedua, lempar kali ketiga, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ni tiba-tiba menangis.
Gubernur Rom pun kata okey, stop lempar orang. Panggil dia, tanya dia. Takut dah kot, mungkin dia tu takut lah. Mungkin dia nak Kristian, lepas tu dia tanya Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi, sebab apa menangis, takut ke nak mati? Jawapan Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi luar biasa. Dia kata, aku bukan takut mati, cuma aku melihat nyawa aku yang Tuhan bagi ni satu saja. Kalau Tuhan bagi kepada aku nyawa sebanyak urat rambut yang ada di kepala aku sanggup terjun keluar sehingga kamu tengok bagaimana iman itu. Sakit kepala Maharaja Rom dengar ayat tu. Yang maknanya luar biasa iman dia. Iman yang luar biasa. Bukan dia takut mati, dia fikir nyawa dia sikit. Kalau nyawa dia banyak, dia sanggup beraksi depan mata Maharaja Rom tu. Nak tunjuk kepada kita bahawasanya inilah maqam musyahadah. Tak takut. Dia hanya lihat pada waktu tu dia macam mana dia nak dapat kasih sayang Tuhan. Sehinggalah Maharaja Rom kata, aku bebaskan kamu dengan syarat, kamu dan semua sekali, dengan syarat kamu cium kepala aku. Maka sebahagian riwayat kata dia cium, sebahagian riwayat kata dia tak cium, dia ludah pun Maharaja Rom tu. Tapi Maharaja Rom malah nak buat apa dengan dia, hantar dia balik, suruh dia balik. Berita tu sampai di Madinah. Orang-orang Madinah dah dengar berita kehebatan Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi. Umar Al-Khattab kata, ni riwayat dalam Syiar A'lam An-Nubala. Umar Al-Khattab kata, haqqun ala kulli muslim, menjadi hak ke atas setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi. Wa ana awwalu man uqabbiluhu, dan akulah orang pertama yang akan mencium kepalanya di atas keteguhannya menjaga iman, ihsan yang ada dalam diri dia. Itu maqam musyahadah. Maqam yang kedua kita sebut sikit lagi, ianya ialah maqam ikhlas. Umumlah ikhlas ni maknanya kita sentiasa rasa kita diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Antara dua maqam ihsan ni, yang paling tinggi ialah maqam musyahadah. Jadi berakhirlah perbahasan kita daripada bab yang kedua ni. InsyaAllah kita akan masuk pada bulan seterusnya perbahasan berkenaan dengan kesyirikan, perkara-perkara yang mengganggu tauhid. Setakat itu saja perbahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.